So baru-baru ni dalam komuniti electrician ni, kita orang digempakan dengan satu berita di mana ada sepasang suami isteri. Diorang berdua maut terkena rejatan elektrik disebabkan water heater. So cerita dia macam ni. So salah seorang daripada diorang pergi mandi, and then bila mandi on water heater, on air. Lepas tu waktu mandi tu salah seorang daripada diorang terkena rejatan elektrik. Lepas tu lagi seorang tu cuba nak selamatkan. Yang seorang lagi tu nak selamatkan tu tak ada ilmu untuk step by step untuk selamatkan orang terkena rejatan elektrik. What happen adalah dia pun turut jadi mangsa maut tu juga. So dekat sini saya nak share ada beberapa benda yang lead kepada kejadian maut tu. Yang first kali, lepas saya ikut gambar-gambar keadaan dalam rumah tu, cara pemasangan water heater tu, apa yang saya dapati adalah yang pertama sekali, pemasangan pipe dia menggunakan besi. So sepanjang saya jadi electrician, saya pasang water heater, you akan nampak dekat dalam manual dia akan bagi satu warning, larangan untuk guna pipe besi ataupun copper, and then lagi satu fleksibel yang chrome, right? Yang kedua adalah kegagalan berfungsinya RCCB. RCCB ni adalah salah satu peranti yang diletakkan di dalam DB. So RCCB ni guna dia adalah untuk detect kebocoran arus. For example, macam inilah cara dia berfungsi. Dalam RCCB tu kita akan masukkan dua kabel, live dan neutral. So ini contoh rumah kecil lah, live dan neutral. So dalam keadaan tu, bila kita on something, arus dalam live dan arus balikan neutral tu adalah sama. So apa yang terjadi kalau dia detect ketidakseimbangan tu? Apa yang terjadi adalah RCB tu akan putus. Dia akan putuskan litar tu. So in this case, dalam GPPE ataupun buku garis panduan pendawaian elektrik update yang 2015, so ada beberapa rules yang baru telah diset. Yang pertama sekali, yang macam saya cakap tadi, untuk water heater dia akan ada RCCB tersendiri, which is dengan sensitivity 0.01 ampere. Kalau untuk soket 0.03, kalau untuk lampu 0.1 ampere. So untuk water heater wajib guna 0.01 ampere. Dalam garis panduan ni yang terbaru update dia tak perlukan soket dalam bilik air. So saya pernah nampak, saya selalu juga nampak ada soket dekat dalam. So dalam rule book yang baru tak perlukan soket dalam bilik air. So just in case kalau you dah ada, tiba-tiba ada, make sure the height tu adalah yang reasonable. Jangan terlalu rendah, especially lebih rendah daripada water heater tu sendiri. Ini satu case yang selalu juga saya nampak bila saya mula berpindah ke Kuala Lumpur, which is rumah yang saya duduk. Water heater dia direct pergi soket dekat dalam bilik. Water heater tebuk dinding, lepas tu pergi sebelah bilik sebelah, cucuk dekat plug. So itu tak dibenarkan. So cara dia adalah direct daripada peti agihan, ambil wire dengan saiz yang betul, wire saiz yang betul, pergi ke switch to pole. Switch to pole ni ada switch dua kutub yang ada lampu tu, barulah pergi ke water heater. Itu adalah update terkini dalam buku garis panduan. So yang ketiga sekali yang saya dapati yang juga menyumbangkan kejadian tersebut adalah pembumian yang tak sempurna. Pembumian ni adalah kalau kita nampak dekat mana-mana soket atau dekat lampu-lampu yang wire dia terjuntai, you akan nampak satu kabel warna hijau. Itu adalah kabel bumi. So kabel bumi ni adalah tujuan dia untuk bagi signal bahawa peralatan tu bukan dalam keadaan yang baik. Kalau kita nampak dekat dalam mana-mana benda peralatan tu ada wire hijau, itu adalah sebagai wire untuk signal saja, untuk peralatan tu mungkin tak boleh digunakan lagi. Okay, so ada tiga benda tu. Yang pertama sekali, jangan guna copper ataupun metal punya pipe dalam pemasangan water heater. Yang kedua adalah make sure mengikut garis panduan pendawaian elektrik bila pasang water heater. Yang ketiga sekali, suruh electrician check pembumian tu dalam keadaan betul ataupun tak. Alright. Terima kasih.